Hai. Apa khabar Assalamualaikum semua. Jumpa kita lagi pagi ni. Alhamdulillah. Jom Pagi masak tak, tengah makan hari, Zaida. tengah hari. Kita pun ya kan je. Tengah hari dah ya. Okey, seperti biasa pukul 12.30 ada yang menunggu ke tu. Aku tu Kak Zaida tengah. Hari ni kita belajar simple aja ya. Tengok bahan ni Semalam je. dah kepenatan, jadi hari ni kita buat yang simple sikit lah ya. Kita nak buat apa ni Kak Zaida? Hari ni kita nak buat cara Kak Zaida ya. Kita nak buat pulut kuning. Pulut kuning hari ni. Pulut kuning aja, dia punya lauk sampingan dia saya dah ajar sebelum ni. So kita belajar buat pulut kuning dia lagi ya. Alright. So rendang hari tu kan Rendang boleh. Dengan apa tu yang macam yang daging tu yang macam Gepuk. Gepuk, yes. Tu pun sedap juga makan dengan pulut ni kan. So hari ni kita buat pulut dia saja. Pulut dia saja ya. Okay. So I pasti ramai dah yang menunggu. Di Facebook pun minta tolong share-sharekanlah video kita seperti biasa. Lagi ramai lagi yang boleh tengok kan. Resepi untuk Kak Zaida hari ni. Hari ni simple sangat. Simple ya. Just pulut kuning. Pulut kuning. Pulut kuning kukus ya, bukan pulut kuning tanak. Kita belajar buat yang kukus punya. Cara saya lah. Ala Kak Zaida. Sebab dia ada yang sebenarnya ada juga cara-cara lain ya. Bila saya tengok ada juga yang buat lain sikit dari saya. Jadi saya nak tunjuk cara saya lah. Cara dia sama, cuma ada satu bahan aja yang lain sikit. Apalah tu bahan dia. Anyway, macam saya mention tadi dekat Facebook yang resepi hari ni memang untuk majlis lah kan. Yang eloknya untuk majlis lah, untuk resepi. Tapi yang sebenarnya pulut kuning ni ataupun nasi kuning ni, kalau kita di bahagian selatan, especially Johor, kita ada hari tertentu kita makan pulut kuning ni. Contohnya hari apa? Apa-apalah hari yang kita nak meraihkan sesuatu, kita buat pulut kuning. Tetapi di bahagian utara, pulut kuning ni dah jadi macam makanan hari-hari. Oh ya ke? Sarapan pagi pun dia orang makan pulut kuning di bahagian utara ya. Jadi pada dia pulut kuning ni dia dah tak heran. Kita yang di bahagian selatan ni, kita memang pulut kuning ni pada kita Special macam something occasion. special lah. Bila menyambut apa-apalah, birthday ke ya, khatam Quran. Ini salah satu mesti macam wajib lah. Macam wedding. I see. Okay. Sebagai macam tanda dia macam very special. Bila kita dengar pulut Yes. kuning tu, kita akan tanya, you masak pulut kuning? Ada apa? Nak Ada sambut apa? apa? Itu orang di bahagian selatan. Cuma di bahagian utara ni memang ini makanan dia. Pada timur memang ni makanan dia. Hari-hari kita boleh dapat pulut kuning. Senang nak dapat lah. Yes. So you all macam mana nak meraihkan pulut kuning ni? Sama ada is it special occasion ke, ataupun macam Kak Zaida mention tadi, setiap hari dah boleh dapat dah pulut kuning. Setiap hari. Setiap hari kita dah boleh dapat pulut kuning ya. Okay, kita tunggu sikit saja lagi sebelum kita mulakan. Kita tunggu lagi ramai lagi yang masuk, baru kita mulakan seperti biasa. Macam mana you all dah try ke resepi-resepi yang sebelum ni? Mungkin boleh bagi tahu lagi. Kita setiap hari kita ada viewers yang dah try kita punya resepi. Hari-hari kan saya dah dapat feedback ya. Message ke saya melalui WhatsApp ya. Ada yang tak gambar, ada yang just say thank you. Alhamdulillah lah, saya pun happy juga dengar. Alhamdulillah, kita kat sini memang happy dapat tahu memang menjadi resepi yang kita bagi. Hari-hari tak ada without fail lah sekarang kata orang. Betul. Alhamdulillah. Birthday pun ada kata Fiazza. Very special ni pulut kuning. Dia ada macam kadang-kadang orang bernazar ya ni pulut kuning ni. I see. So memang a big occasion lah kalau untuk Southern untuk meraihkan dengan pasal rambut ada renyah kot, sebab tu dia macam special sikit. Okay, I tengok pun dah ramai dah masuk tu. Okay, jom kita start. Hari ni adalah resepi yang ke-80 Kak Zaida. Ya dah, alhamdulillah. 80 hari ni. Dah 80 hari lah kot ya. Kita bersiaran. Tengoklah nanti yang resepi yang ke-100 nanti kita macam mana kita. Tak tahulah kita nak buat apa ya. Okay, alright, jom masak Kak Zaida. Okay. Jom. Tak tahulah apa kat belakang pula ya. Sebelum live dia tak ada pula nak jatuh barang. Okey.
Okay. Apa khabar semua? Alright. So okay, hari ni simple aja ya. Kak Zara mungkin semalam dah kenyang sangat. So hari ni Kak Zara pilih menu yang simple lah, yang senang sikit nak buat. Okay. Kak Zara nak buat pulut kuning ya. Okay, boleh salin bahan-bahan dia. Kak Zara guna setengah kilo pulut ya. Kalau you guna pulut madu, you tak perlulah rendam lama ya. Kalau you guna pulut biasa, you kena rendam dalam 5 hingga 6 jam. Ya, ini Kak Zara rendam dari pukul 6 subuh tadi ya. Kita rendam dia lama supaya warna dia tu menyerap masuk dalam pulut. Okey. Kak Zara guna setengah paket serbuk kunyit ya, yang paket kecil tu saya guna setengah. Saya guna juga asam keping 1 keping ya. Dan saya guna sedikit kapur sirih. Ini ramai yang tak letak kapur sirih ya. Saya tahu kebanyakannya hanya rendam dengan air dengan asam keping. Nah, bila you letak sedikit kapur sirih, saya letak dalam suku sudu makan ya. Bila you letak kapur sirih dalam bancuhan you rendam ni, pulut kuning you warna dia akan seakan-akan kuning macam egg yellow lah gitu. Kalau you rendam dengan kunyit serbuk saja, warna dia akan warna kuning. Kalau you letak sedikit kapur sirih, warna dia seakan warna kunyit hidup. Warna kunyit hidup kan? Kunyit hidup kan dia macam orangey sikit kan? Kita dapat original colour lah macam tu. Original colour kuning. Kan you, kalau you tengok dalam kamera ni sekarang, memang warna dia kuning ya. Tapi kalau you tengok real life macam ni, dia warna dia lain sikit daripada kita rendam menggunakan hanya kunyit saja. Kunyit serbuk saja dan asam keping. Okey. Kak Zara letak sedikit kapur sirih. Okey. Kemudian kita guna santan. Kak Zara guna santan fresh ya. Lebih kurang santan pekat, lebih kurang dalam 300 grams ya. Ini terpulang pada pulut you. Okey. So kita dah naik air kukusan. Kita perlu kukus ini dulu ya. Okey, kita tuangkan ni. Pulut kuning ni dia ramai yang dah buat yang sebenarnya ya. So saya hanya tunjuk je lah for those yang tak tahu. Okay, kita akan toskan airnya. Fura Rozi kata, wah, makan dengan rendang padang Kak Zaidah sedap dan mantap ni. Memang sedap ya. Jadi Kak Zaidah tak payah ajar buat lauk dia lah ya. Haslina Sari kata, salam Puan Zaidah, suka dengan pulut kuning. Baju blouse Puan sepasang dengan saya lah. Yalah, beli online kan. Murah je. Kalau ada saiz lain, saya lagi suka beli yang murah-murah. Zabarjan Ashraf Han kata nak jumpa Zaidah dan Bella lah. Nanti kasih saya location. Rindu dengan Zaidah. Lama sangat tak jumpa. Rindu siapa lah. ni? Namanya Zabarjan Ashraf Khan. Oh ya. Okey, jemput-jemput lah. Nanti kita akan sharekan location, okey? WhatsApp Kak Zaidah. Zaman dia tu. Saya buang air dia ya. Okey, so tu bahan-bahan Dayang Badariah dah ada share. Thank you sis Dayang. Pulut kuning, pulut 500 gram. Rendam 5 hingga 6 jam. Setengah paket serbuk kunyit paket kecil. 1 asam keping. 1/4 sudu makan kapur sirih. Santan paket 300 ml. Okey, santan hari ni kita pakai santan fresh ya. Okey, 300 ml. Alright. Syarizan binti Muhammad Izan tanya, boleh guna pulut susu tak? Boleh, pulut susu lagi cantik. Dia pulut susu dia lembut sikit ya. Okey, Kak Zada akan lubang-lubangkan dia macam ni. Supaya bila kita steam dia akan masuk wap-wap ni celah-celah ni ya. Okey. Macam mana tu? Kita lubangkan dia. Jadi dia cepat masak lah. Jadi kita akan letak daun pandan ya. Okey, air tengah mendidih ni.
kukus sebentar. Kukus lebih kurang 15 minit macam itulah ya. 10 hingga 15 minit. Depends on the pulut yang you guna lah ya. Okey. Ya. Okay. Assalamualaikum Zaidah and Bella. Citizen kata waalaikumsalam. Ina Haji Ahmad kata makan dengan kari telur. Masya Allah, sedap tu Ina. Kari telur. Udah Asgaf. Oh, dah rendam tak payah cuci je. Tak payah. Kita toss saja. Cuci sebelum rendam. You cuci pulut tu sebelum rendam ya, dan baru you rendam dia. Lepas tu baru you terus kukus lah. Mimi Akmal Ismail tanya, Kak Zai, pulut ni yang mana satu? Susu atau pulut biasa? Kak Zara sekarang ni saya cari pulut susu tak ada. Ya, so saya guna pulut biasa. Mungkin hari raya ni, hari raya haji. Pulut pun susah ya. Semalam saya pergi ke Tesco, kena tunggu dia ambil dari stor. Pulut dicin semalam. Nur Rabiah Ahmad, terima kasih bagi petua letak sedikit kapur sirih. Selalunya saya letak asam keping je. Ramai yang tak tahu letak kapur sirih ni ya. Kalau you nak dapat colour yang cantik lah. Colour dia lawa. Ya, okey, Kak Zara nak masak santan dia supaya pulut kuning kita tahan ya. Kalau you tak nak letak, tak nak masak pun tak apa. Terus apply nanti masa tu pun boleh ya, tak ada masalah. Okey. Cuma saya masak sikit supaya santan dia masak dan dia akan bertahan sikit lah pulutnya. Perempuan boleh cuba ni yang cara saya letak kapur ya, sebab warna dia lebih terang. Kalau tak dia warna kuning saja, warna macam kuning betul. Kalau you letak kapur je dia ada macam warna kunyit. Jadi kita masak sampai mendidih ya. Syah tanya, saya baru masuk pulut rendam berapa lama ya? Kak Zada rendam lama ya, tadi daripada pukul 6 pagi, lebih kurang dalam 6 jam gitu ya. Kita rendam dia lama supaya senang dia nak empuk. Lagi satu, supaya warna dia tu betul-betul cantik masuk dalam pulutnya. Miss Kamsani, terima kasih Puan Zaidah, ilmu masak pulut kuning di mana saya belum pernah masak. Belum pernah masak ya? Jadi kadang-kadang malas nak masak kan sebab dah ada jual. Betul kenyah juga buat dia ni sebab you kena keluar kejap lagi, you kena apply santan, masuk balik. Kadang orang fikir baik beli je lah. Syah kata saya tengoklah Kak Zaidah sambil masak kurma ayam resepi Kak Zaidah ni. Alhamdulillah. Okay, nanti share dengan kita. Okay, result dia macam mana? Okey, ni Kak Zaidah dah letak garam ya. Lebih kurang 2 teaspoon ya. Biar pulut kita sedap sikit lah. Isma Bakery kata, wah, resepi dari otai ni. Dia tanya, Kak Zaidah nak tanyalah seeloknya pakai serbuk kunyit ke atau pewarna? Saya pakai serbuk kunyit. Kalau dia pakai pewarna, dia tak ada bau. Dia pakai serbuk kunyit, dia sedap, dia bau kunyit. Fit Azizah tanya, kalau pulut susu pun kena rendam lama juga ke? Pulut susu tak payahlah, pulut susu dalam 3 jam macam tu. Ya. Tapi dalam 3 jam 4 jam ya, sebab pulut susu dia cepat empuk ya, cepat kembang. Aisyah Hussein kata, salam Puan Zaidah and Bella. Saya hari tu first time lihat rancangan ni, terus jatuh cinta. Hari-hari nak tengok, terima kasih, hanya Allah yang membalas. Terima kasih juga ya Aisyah kerana menonton kita punya program ni. Okey, ni dah siap ya santan kita ya. Perempuan boleh sejukkan ataupun boleh apply waktu dia tengah suam lah ya. Rafidah Abdul Rauf, dia kata tanya boleh guna santan kotak? Boleh. Cuma kalau you pakai santan ni, dia punya lemak bertahan lama sikit. Jaleha Hashim dah masuk dah ni. Assalamualaikum Cikgu Zaidah Bel. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, memang nak request for pulut kuning. Semoga Allah merahmati cikgu sekeluarga. Macam dah ada. Belum request, macam Kak Zaidah dah ada rasa-rasa dah mesti ada yang bertanya pasal pulut kuning ni ya. Sebab waktu sekarang ni kita tengah sibuk makan rendang ya. Makan apa-apa juadah dengan daging. So dengan ayam. So just nice kalau kita buat pulut kuning lah. Habibah Samsi pun tanya, Puan Zaidah letak asam keping untuk apa? Kita letak asam keping untuk especially kalau kita guna kunyit serbuk. Ya, kita nak kill sikit bau kunyit tu lah ya. Sebab tu kita letak asam ya.
Zabrajan tanya, Zaidah boleh masak kat rice cooker ke? Kalau masak kat rice cooker tu dah tak nak ya. Tu cara Dia lain punya lah. jadi pulutnya tapi teksturnya tak sama. Tanak dengan kukus tak sama ya pulut kuningnya. Anak Azizan, ini soalan ke apa sebab tak ada tanda soal. Cuma dia kata boleh letak daun pandan dalam air kukus. Boleh juga, boleh juga ya. Kalau you it's a letak kat statement. pulut tu lagi better. Ataupun dekat dalam santan ni pun boleh juga you letak daun pandan. Okay, tentang santan Kak Zaidah, Yes. is it 300 ml or 300 gram santan? ML dengan gram tak banyak beza puan. Ya. Point something aja. So you boleh timbang ataupun you boleh sukat pakai measuring jar. Penyukat lah. Pun boleh. Ya. 300 hingga 350 depends on your pulut ya. Kita tengok sekejap lagi. Betul. Lain jenis pulut, lain yang cara kita nak handle dia. Baru tahu pulut ada macam jenis, Kartina baru kata. Ada. Sekarang ni macam-macam. Ya, macam-macam pulut madu, pulut susu, pulut susu dengan pulut biasa. Pulut biasa ni pun banyak juga. Kalau lain brand, lain lah dia punya texture dia. Texture of the pulut dia mesti berkanji. That is pulut. Ya, kalau yang murah tu rasa Kak Zaidah, dia more tu macam beras. Jadi bila you masak tu dia berderai, dia kurang starch, kurang kanji. Ya. Siti Fatimah Cik Awang, Kak Zaidah, apa fungsi letak kapur? Okey. Untuk fungsi dia is to get warna dia cantik. Warna dia seakan-akan warna kunyit hidup. Ya. Kalau you letak kunyit serbuk saja, dia akan jadi warna kuning. Macam lemon yellow. Ni kalau you letak dia macam jadi seakan-akan macam egg yellow. Jadi cantik sikitlah pulut you. Kan, taklah macam kuning aja kan. Yang ni ada suggestion Mimi Akmal Ismail kata Kak Zai boleh lapik dengan daun pisang. Boleh juga. Sementara kita kukus kan. Boleh. Lapik siap-siap daun pisang. Tapi Kak Zaidah biasanya pulut dia tak macam beras ya. Mula je dia keluar sikit. Lepas tu dia tak akan keluar dah. Sebab dia dah mula melekat emang dia ya. So you tak payah risau dia akan turun ke lubang-lubang tu. Okey. Farida Abu Bakar pada masuk. Assalamualaikum Kak Zaidah, Nabila and Nadia. Waalaikumsalam. Nama tak nampak Farida Abu Bakar. Di mana tu holiday ke? Nuraini Nur, Puan Zaidah, kalau kukusan tu dilapis dengan kain muslin okey tak? Lubang kukusan saya besar-besar, takut pulut jatuh ke air. Boleh lah ya. Cuma kalau you letak daun pisang kat bawah tu ataupun daun pandan lagi better. Jadi tak payah nak basuh kain tu. Kan you daun pandan, daun pandan, you siat-siat, you just buat dia macam criss-cross ke apa kan, dan dia tak pulut. Okay. Maria Majid, banyak ke kapur tu ditaruh Puan? Sudu makan ataupun suku kuarter ujung dia je. Jangan banyak sangat, nanti dia ada rasa kapur pula. JK pernah masuk. Assalamualaikum Chef and Bella. Waalaikumsalam. Masak apa tu? Kita tengah buat pulut kuning. So siapa yang baru-baru masuk tu, kita tengah masak, kita tengah kukus dah masuk dalam kukusan. Hari ni cara kita masak pulut kuning dengan mengukus. Nur Aniza, asam keping boleh mengilatkan pulut tu, orang tu dulu kata. Yelah, kilat dan to kill sikit bau yang kita guna tadi tu. Apa tu? Ya. Umi Suhaimi kata saya dia dah buat dah ni daging gepuk. Dapat kirim pada anak di Sarawak. Alhamdulillah. Okey, pulut kita dah ni, saya akan keluarkan. Ya, kita akan keluarkan dan kita akan gaulkan dengan santan ya. Gaulkan dengan santan ya. Macam rupa ni lah pulutnya. Warna dia kalau you tengok betul-betul, warna dia lain sikit ya. Dia tak sama macam warna kalau you pakai kunyit saja. Ni warna dia macam mana dah cakap ya? Warna dia macam warna kuning. Kalau you pakai itu, dia warna dia kuning saja. Ini warna dia kuning macam ni Kuning apa ni? Kuning terang. Terang benderang. Habib Samsi tanya kalau guna kunyit hidup boleh tak? Kunyit hidup?
Kunyit hidup payah pula nanti dia nak dapatkan warna dia tu, ya. Takut Dia nanti sebut kena je rendam lah. lama pula kan. Dia sebut je. So it's best pakai serbuk. Bila ni dekat studio ni sekarang ni memang bau kunyit Mengkuat bau juga kunyit. bau kunyit. Bau dia lah. Kan? Sedap ni. Bau kuning bau macam ni lah. Betul. Okay, ni ya. Pulut yang tanpa santan yang kita dah kukus, ya. Dan kita akan letakkan santan sedikit-sedikit. Katina Bari tanya macam mana nak tahu jenis-jenis pulut? Dia ada tulis dekat paket dia tu kalau you beli, ya. Pulut susu dia tulis pulut susu. Ya, kalau tak pulut biasa je lah. Kalau macam kita pergi kedai yang timbang tu Kak Zaidah, dia pun selalunya ada mention lah pulut. Ataupun you boleh tanyalah yang repack tu, ya. Kedai biasanya dia repack, ya. Maria kata thank you Kak Zaidah, ini yang saya tunggu. Kak Zaidah macam tahu-tahu je kan. Viewer ramai yang sedang menunggu resepi pulut kuning. Okay, kita waktu you balik, you must make sure that yang ketul-ketul ni dia sebati ya dengan santannya. Oh, sorry. Dia rasa macam ada ketul-ketul tu, ya. Sana Ina, Assalamualaikum Kak Zaidah. Nak Waalaikumsalam. tanya, kapur sirih and asam keping tu letak masa rendam ke? Masa kita rendam mula-mula tu. Right. Aziza binti Abu, salam Kak yang minat buat pulut kuning untuk gubahan tapi resepi dari Otai. Tapi nak juga tahu resepi Kak Zaidah, boleh ambil tip dari Singapura. Ya, saya tahu sekarang dah ramai yang pandai buat, ya. Cuma yang ini kita buat untuk kita nak makan. Untuk hiasan tu dia lain sikit. Betul. Ya. Okey, masa you gaul ni, you must make sure that tak ada ketulan, ya. Tak ada apa ni, pulut yang tidak kena santan. Kalau dia berketul, you kena buat macam ni. Macam licik dia Macam lecek gitu. Yaakob Zanaria, salam Kak Zaidah and Bella. Waalaikumsalam. Nak tanyalah, nasi Bukhari boleh ke kita masak dalam periuk noksa? Saya periuk noksa ni saya tak tahu, tapi kalau you biasa guna boleh je. Saya nak cakap saya tahu, saya tak pernah guna pun noksa ni, ya. So kalau you dah biasa masak nasi ke apa-apa dalam periuk noksa tu boleh lah. InsyaAllah jadi. InsyaAllah. Cuma saya pun tak pernah nampak, tak pernah tengok pun periuk noksa tu. So tapi saya tahulah benda tu dah memang viral, ya. Fit Azizah, Kak Zaidah, dalam santan tadi ada letak garam tak? Of course kita kena letak garam. Kalau tawar tak sedap, ya. So jadi kita memang letak bukan rendam dengan garam, kita masakkan dengan santan. Masak dengan santan, ya. Right. Okey, ni dah dia dah rata, dah tak ada ketulan. So Kak Zaidah akan masukkan balik dalam kukus. Kita akan kukus balik, ya. Sri Nakik tanya, santan tu kena masak sampai masak betul Sampai ke? mendidih, ya. Sampai dia mendidih. Kalau dia ada pecah-pecah minyak sikit pun tak apa, ya. Sebab kita nakkan minyak dia tu cantik. Okey, macam ni, ya. Nampak, ya. Dia tak ada ketul-ketul. Nampak tu. Ya, dia bila kita angkat dia tu dia halus lah, dia rata, dia tak ketul, ya. Kalau selagi dia berketul, you kena letak lagi santan, ya. Supaya dia loose lah, ya. Okey, saya letak ni balik. Kita akan kukus lagi. Right. Sekali. Okey, yang ini saya dah tak boleh guna jari saya, ya. Panas. So saya guna something apa-apalah belakang sendok ke whatever, ya. Saya tak boleh masuk jari dah. Ya. Kalau perempuan ada kukusan untuk pulut, dia lagi cantik tu yang tinggi tu, ya. Tinggi. Yang ini hanya boleh buat setengah kilo je ni. Kalau kukusnya macam ni, ya. Right. Okey, kita akan kukus balik. Jamalia Yunus, salam. Maaf baru masuk. Yes. Baca komen, ada buah kapur sirih. Yes. Untuk apa ya? Terima kasih. Apa dia? Kapur sirih. Untuk apa? Untuk nak dapatkan warna dia menarik sikit.
Okey, ada yang tanya santan tadi tak habis ke? Belum lagi, kita kena buat lagi 1 kali, lagi 2 kali lagi, 3 kali proses tahu santan. Right. Hasriza Ahmad tanya, kalau pulut 2 kilo, santan banyak mana? Kena kira lah, kena multiply lah. Kalau 300 biji kelapa, Zulin 300 biji kelapa. 300 berapa biji kelapa? Sorry. Wow, 300 biji kelapa dah Kelapa macam kena factory kahwin. dah. Apa dia tadi? 300. Minta maaf kalau Macam 300. Kita pakai hari ni 300 gram 300 hingga santan. 350 ya. Depends, kita tengok nanti kulitnya lembut lagi macam mana. Jadi dia bertanyakan berapa biji kelapa? 2 lah. 2 Ah. biji kelapa just nice lah. 1 biji tak dapat ya, tak dapat banyak santannya ya. Cari tu lah santannya. So jadi pula yang bertanya ni Yaakob Zana dah tanya biasanya sekilo pulut tu Kak Zaidah berapa banyak santan? Lebih kurang dalam 600 like that lah. 500-600. Sebab hari ni Kak Zaidah pakai berapa gram? Hari ni 500 gram saja, satu paket kecil tu je ya. 500 gram, Right. santan 300.5. 300-300.5. Wani Ijal, Kak Zaidah nak request buat serabai tanpa guna yeast ada tak? Serabai. InsyaAllah lah kita tengok. Saya kena cari pula acu dia serabai ya. Rosilawati Ishak pun kata asam keping bagi berkilat pulut tu katanya. Tapi kalau you guna berkilat and then kalau you guna santan original ataupun santan fresh, lagi cantik pulut you ya. Dia lagi kilat. You masak dia hingga dia keluar a little bit minyak, naikkan dia minyak sikit dan then baru you apply pada pulut. Okey, Mama Midah, kukus pulut kali yang kedua ni perlu berapa minit Puan Dalam Zaidah? 10 hingga 15 minit juga. You jangan kukus terlalu lama ya, sebab pulut dia tak boleh kena air. Dia tak boleh kena air lama, nanti dia kembang. Nanti dia benyek sikit lah pulut tu ya. So kita tengok dalam 10-15 minit kita angkat. Kalau you buat sikit lah, kalau you buat banyak, bermakna kalau api you kecil, you kenalah lama sikit. Macam Kak Zaidah ni setengah kilo sekejap je. Dengan keadaan air yang mendidih terlalu kuat ni, ya, you can see dia punya wap, dia sekejap je 10-15 minit. Nanti keluar, you apply santan lagi and then you kukus lagi. You can see dia punya ni, sebab periuk kita kecil, so airnya pun boiling quite kata orang tu kuat ya. Junah, letak asam keping, nasi pulut kita tak rasa masam ke? Tak lah you. Tak masam ya. Satu keping je, jangan tak boleh banyak. Just one piece saja ya. Kak Zaidah punya keping yang dia bagi ni. Ini yang kecil tapi bila dia dah 6 jam dia jadi besar. Satu keping je. Masa kita taruh tadi dia kecil je. Ya, tapi bila dia dah 6 jam dia jadi besar kembang. Salma Kasim, Assalam Puan. Ada orang kata rendam pulut dengan air kelapa supaya pulut kuning tu berkilat, berminyak. Saya pernah dengar juga tapi saya tak pernah cuba ya. Thanks for the suggestion. Mungkin lepas ni kita boleh cuba. Mungkin juga lah orang kampung-kampung kan dia banyak. Bila dia dah kukus kelapa tu, air kelapa tu dia buat lah. Mungkin juga saya, tapi saya tak pernah cuba ya. Mungkin you boleh cuba. Fauzia Abu Bakar, boleh kukus guna steamer elektrik? Boleh. Janjinya steam. Tak kisahlah. Elektrik ke, arang ke, gas ke, janji kita kukus ya. Nak tanak pun boleh. Cuma kalau tanak bukan cara macam ni. Tanak dia lain ya. Fura Rozi tanya, Kak, nak bagi tahan pulut untuk 2 hari tak basi, ada tak tips? Yang pertama, kalau you pakai santan fresh, you kena masak santan dulu. Macam ni yang Kak Zaidah masak tadi, hingga dia mendidih, membuat tutup api. Ini salah satu cara yang you boleh guna untuk dia tahan lama. Dan untuk tahan lama lagi, mungkin jangan cepu-cepu lah. Orang tu kata jangan cepu. Macam mana tu cepu? Cara tu Kak Zaidah. Biar dah kena blend. Vocabulary baru ada. Cepu-cepu tu, bila you dah masukkan dia, you jangan cekut-cekut dia. Dia very macam sensitif. menyiman ya. Dia keluar menyiman lah. Menyiman pula, menyiman tu apa? Menyiman tu dia macam sebab tak kena lah dia. Ya, sebab dia pulut, you kena always ingat, pulut dia ada starch, dia ada kanji. Kena dengan santan lagi memudahkan dia untuk basi cepat ya. So you kena hati-hati waktu you mengidam dia ataupun cara you bila dah letak tu you jangan nak cekut-cekut dia. Dia mudah basi. I see. So lebih gitu rasa pulut akan basi lah. Dia mana dia tak basi.
Kalau tak basi boleh guna, kalau you nak kurangkan boleh guna juga santan kotak ya. Cuma santan kotak ni rasa dia memang totally tak sama lah dengan santan biasa. Kalau you buat totally tak sama. Permulaan you makan memang sama. Mula-mula you masak pulut tu dia rasa sama macam pulut dengan santan yang kita pakai santan asli. But you tunggu dalam a few hours, dalam mungkin half a day ke setengah hari, baru dia rasa dia tak sama macam santan fresh. Tu kalau you guna santan kotak lah. Mama Mida, kukus pulut kali yang kedua ni perlu berapa minit Puan Sama Zaida? 10 hingga 15 minit ya. Sekejap lagi kita dah boleh angkat, kita gaul lagi and then kita kukus lagi. Yaakob Zanaria, baru buat pulut kuning masa Raya Haji baru ni makan dengan rendang resepi Kak Zaida, sedap sangat katanya. Hari ni Kak Zaida pun nak makan dengan rendang Kak Zaida. Sekali lagi kita makan rendang. Okey. Saada Ahmad, orang Johor cakap cebu-cebu. Cebu-cebu. Kak Zaida kena duduk jauh sikit daripada steamer. Very hot ni steamer kita ya. Okey. Alright. Nur Bahia. Assalamualaikum Kak Zaida and Bella. Waalaikumsalam. Saya kat rumah Mahat Tahfiz ni. Baru habis korban. Alhamdulillah. Semua tengah tunggu daging sambil tonton masakan Kak Zaida. Sedapnya pulut kuning. Thank you Kak Zaida and Bella sentiasa beri tips kat kita semua. Sama-sama. Alhamdulillah. Moga segala urusan hari ni dipermudahkan ya Nur Bahia. Okey, Halimah Saidia Abdul Hamid. Assalamualaikum Kak Zaida and Bella. Waalaikumsalam. Telur tu Kak Zaida pecahkan untuk apa tu Kak Zaida? Kak Zaida dapat telur dadah. Perhiasan. Untuk nak hiasan je lah dekat atas dia. Tak buat ni pun tak apa. Ada orang makan telur rebus ya. Syarizan binti Muhammad Izan. Tanya Kak Zaida boleh ajar buat shout out tak? Jeng. Okey, so kalau untuk shout out bolehlah kalau nak rasa shout out Kak Zaida, boleh singgah di Puchong. Mafioso shout out di Puchong Naik Bazar. Puchong Naik Kalau Bazar. nak Kak Zaida punya ya. Sebab saya dah tutup saya punya shout out. So tinggal yang berada tinggal tapi yang banyak juga outlet. Dan ni Gombak ya. Yes. Gombak di kantin pun tak silap je lah. Putri Umara, pulut susu adakah saiznya kecil sedikit dari pulut biasa? Pulut susu dia besar. Dia gemuk-gemuk sikit. Pulut susu. Macam itulah kalau kita nak kenal pastikan antara tapi pulut dia susu tulis, dia ada atau tulis pulut susu. Pulut biasa. Pulut susu dia gemuk-gemuk, dia bulat-bulat sikit. Tu pulut susu. Wow. Pulut biasa ni dia pendek-pendek ya, pendek-pendek kecil-kecil halus. Rosman Haji Ahmad tanya bila nak letak kapurnya tu? Masa rendam tadi Masa rendam. Masa rendam ya, you rendam air, taruh apa tadi tu? Kunyit serbuk, and then you letak asam keping dan you pecahkan larutkan kapur tu tadi, and then baru you siram. Make sure that you ratakan dia. Kalau you curas terus on the spot atas pulut tu akan jadi oren. Dia punya reaction dengan kuning, serbuk kunyit, dia akan jadi oren kalau dia kena direct pada pulut. So you kena make sure that dia dalam air tu. Okay. Zilela Kamsan, chef kalau tak letak kapur pun okey kan? Okey, cuma you letak kapur, warna dia lawa. Itu beza dia. Itu adalah tips untuk hari ni. Warna dia tak pucat kuning. Warna dia tak macam kuning macam mana ya. Kadang-kadang kita tengok orang buat pulut kuning kan, warna dia macam kuning. Kuning macam kuning color tau, bukan kuning kunyit. Kuning yang you guna colouring. Whereas kalau you letak sikit kapur, warna dia macam warna kunyit. Jadi dia cantik lah. Right. Yeah. Cik Zainal Arifin. Hai Cik Zainal. Dia kata saya kalau kukus pulut selalu lapik dengan serban yang tak pakai. Pulut cepat masak nanti. Katanya cepat masak dengan serban tu. Alhamdulillah. Kita boleh kongsi ya. Ada serban lah. Kalau tak ada serban mana pula nak cari. Okey. Nur Syazura, assalam Kak Zaida. 500 gram pulut cukup tak untuk makan 10 orang untuk normal portion? Cukup. Pulut you makan sikit je ya. Tak makan macam nasi. Yes. Dia makan sikit dah kenyang. Dia dah muak ya. Nur Anissa kata cantik kalau kuning pulut tu kan. Cantik. Kalau you guna ni, you cuba lah. Kan Cinta kata kuning keemasan. Dia punya kuning lawa. Dia bukan kuning macam kuning apa? Dia kuning kunyit lah. Kuning kunyit. Fura Rozi kata macam kuning diraja.
Macam kuning diraja. Sebab tu kita sambut di bahagian southern kita menyambut dengan pulut kuning on special occasion. Sebab renyah lah kot nak buat dia. Kan? Munira Mazuki, saya suka tengok senyuman Kak Zaidah yang manis, berseri-seri. Saya dah lama ikut cuma tak pernah komen atau tanya apa-apa. It's okay. Kalau ada soalan tanya je, okay Munira? Jangan segan-segan. Hari ni Munira tengok saya manis kot, tu yang dia komen. Biasa je. Thank you. Thank you for tuning in. Juwita Ju, berapa kilo tu? 500 gram. 500 gram saja, setengah kilo ya. Kak Zaidah setengah kilo je hari. Rohania Muhammad Zain kata pulut susu lebih sedap ke dari pulut biasa? Yes, of course lah. Dia berlemak lagi lah Namakan susu. Lepas tu Nur Anissa kata pulut susu pendek-pendek katanya. Dia gemuk. Sebab dia gemuk kan? Gemuk dia pendek. Pulut tak ada panjang dia ya. Dia bulat. Pulut tak ada panjang. Dia bukan bulat lah, dia mengembang sikit. Dia kembang. Dia buncit-buncit gitu. Yes. Katina Bari dah tengok live ni, baru ada confident nak buat pulut kuning ni. Terima kasih Chef Zaidah. Alhamdulillah. Boleh cuba dah, okey? Cuba tau, jangan tak cuba. Lepas tu outcome dia, result dia bagi tahu kita macam mana result resepi yang Kak Zaidah dah share ni, okey? Haniza Hassan, pulut kuning saya pernah juga buat tapi tak berapa cantik kejadiannya. Thank you Kak Zaidah bagi ilmu. Okey, dah boleh cuba dah resepi Kak Zaidah bagi ni InsyaAllah kejap lagi kita tengok result. Dah habis Kak Zaidah masak macam mana rupa kita punya pulut kuning hari ini. Okey, ni yang tadi baru first round kita letak santannya. So you can see tapi masih berapa cantik, so kita kena letak lagi round kedua. Saya duk rasa because I want to see rasa dia punya lemak. Sohana kata, salam Kak Zaidah and Bella. Waalaikumsalam. Baru terbayang nak buat pulut kuning, dah Kak Zaidah tunjukkan. Terima kasih Kak Zaidah. Macam tahu-tahu je kan. Macam mana rasa-rasa je. Nur Aniza Wahid kata, salam Kak Zaidah, nanti buatlah talam ubi. InsyaAllah InsyaAllah. Dek Nur Ghazali kata, Kak Zaidah macam mak saya, kalau mau masak tangan sempat kemas-kemas lap-lap, bersih je sekeliling. Tak boleh lah ya. Dia dah jadi habit tau tu. Mungkin kita ni dah berumur ya. Dah berumur macam serabut tengok. Budak-budak muda ya buat kerja macam kenduri kalau masak. Padahal masak satu lauk. Bila Umar kata, oh patutlah Puan Zaidah tak alas apa-apa time kukus pulut tu, rupanya lubang-lubang pada pengukus Puan tak besar sangat. Lubang-lubang pada pengukus saya besar-besar. Pesel lama lah Puan, arwah mak punya. Jadi kalau mungkin boleh lapik. Kena lapik lah dengan something sama ada daun pisang macam suggestion viewer kita yang tadi, daun pisang ataupun dengan kain yang tadi Cik Zainal Arifin Cik Zainal guna kain serban yang tak dipakai. Okey, asalkan kita punya pulut kuning jadi insyaAllah. Tak kisahlah abang hal pun. Jangan dia kukus setengah kilo jadi 1 kilo pula. Setengah kilo separuh dah masuk kat bawah ya. Janganlah. Okey, Cik Zainal Arifin kata proses arun pulut dengan santan. Ni nama dia arun ni. Saya pun dah tak boleh kisahlah apa nama proses ni. Banyak kita belajar kita daripada program ni. Sama-sama yang tahu kita boleh kongsi some tips kongsi bersama. Habibah Samsi tanya, pulut susu dan pulut biasa ada beza ke? Memang berbeza. Daripada segi kita rendam dia tak payah lama sangat sebab dia dah berlemak kan. Dia mudah kembang ya. Dia Rara Dazzle teringat masa kecil-kecil dulu. Suka makan pulut kuning masa arwah mak letak santan macam gini sebab lemak betul. Kan kita buat proses apa ni? Proses arun kata Encik Zainal Arifin. Malai Mariam letak apa tadi kat pulut tu si Zaidah? Santan. Kita gaul dia dengan santan ya. Yaakob Zainal dah kata, betul Kak Zaidah, anak-anak sekarang masak Maggi pun berselerak dapur. Berkecap. Gitu. Dia dah habis makan baru dia basuh apa yang dia buat tu ya. Kita tak pandai pula. Okey, Ita Ismail, santan tu masak tak? Yes, masak. Kita masak tadi dia supaya pulut kuning kita ni tahan. Nurizan Ahmad kata pulut susu lagi sedap and lembut, rendam pun tak perlu lama katanya. Okey, ada soalan untuk resepi semalam Kak Zaidah. Aisyah Hussein nak tanya, kalau tak ada rempah Bukhari, macam mana nak buat rempahnya? Thank you, saya juga dari Singapura. Hai orang Singapura. Di Singapura ada. Ada ya. Okey, kita tengok proses arun nama dia. Proses arun. You nampak ya pulut kita
tak ada yang bergentil-gentil. Dia merata semua, nampak tu? Ya. Okey. Cantik ya. Dia pun tak patah. Alright, so kita masukkan balik dan kita kukus lagi sekali. Bila dah macam ni, kita buat lubang lagi tak Kak Zaidah? Kena. Lagi dia cepat sikit lah. Dia dah tak jatuh ya waktu macam ni sebab kulutnya dah dah keluarkan kanji. Dia dah macam ada gam ya. JK tanya, cantik warnanya, tak payah beralas masa dikukus pulut tu? Tak payah. Sebab Kak Zaidah ambil kukus ni, lubang dia tak besar. Dia kecil. Ya, saya gunakan belakang ini untuk buat ya. Sebab saya dah tak boleh pakai jari, takut melepuh jari saya. Apa ni, kalau steamer yang ada lubang besar tu boleh alas dengan pakai daun pandan ya. Daun pandan tu siap-siapkan lah. Okey, sedap ya. Alright. Maiza Iza, salam Kak Zaidah and Bella. Waalaikumsalam. Saya baru tahu air kapur digunakan untuk rendam pulut. Biasa saya guna asam keping atau air limau nipis saja. Okey, kegunaan again saya repeatkan on behalf of Kak Zaidah. Kita letak kapur tu untuk dapat warna yang cantik, warna keemasan yang macam Kak Zaidah buat sekarang ni ya. Dia punya reaksi daripada serbuk kunyit tu dengan kapur yang membuatkan warna dia warna keemasan. Warna tu yang cantik. Mungkin dia punya warna juga macam egg yolk punya warna, telur kuning punya colour. Okey. Ina Haji Ahmad, arwah mak saudara saya suka buat pulut kuning masa raya dan makan dengan serunding kelapa. Masya Allah, sedapnya Ina. Kan kita makan dengan serunding kelapa pun sedap. Habibah Samsi, pulut kuning dimakan dengan kari daging lagi sedap. Tu pun sedap. Boleh campur juga ya. Ada kari, ada juga serunding kelapa. Sedap tu Kak Zaidah. Okey. Now, tadi Kak Zaidah cakap 300 hingga 300.5. Kak Zaidah tambah lagi sikit dia sebab mungkin pulut Kak Zaidah ni pulut yang jenis keras ya. Saya beri tadi jasmine tak silap. Ya, saya tambah sikit lagi. Sikit je lagi ya. Saya masak sekejap. Tambah lagi santan tambah sikit je. Okey, apa lagi tadi? Alright. Tak Ismail tanya kapur tu masuk masa bila ya? Masa kita rendam lah. Cuma kapur tu you kena bancuh dengan air ya, bagi dia larut terus. Jangan terus letak dekat atas pulut tu, nanti pulut tu change colour. Pulut tu jadi macam oren nanti. Sedap saya makan pulut. Kak Zaidah ada lagi kat empuk pulutnya. Okey, dekat Saudi Arabia, daripada Saudi Arabia, Laila, salam Chef Ida from Saudi. From Saudi Arabia. Hai orang Saudi Arabia. Okey, assalamualaikum semua. Saya orang baru, minat sangat memasak. Mela Dali. Okey, welcome. Boleh tengok dah kita punya live again. Kita punya rancangan daripada hari Isnin hingga hari Khamis jam 12.30 tengah hari. Okey. Alright. Nurul Husna Rosita, hari tu saya masak ayam kurma, sedap sangat. Thank you Kak Zaidah sudi kongsi ilmu. Okay, ni Kak Zaidah nak masak sikit je ya. Telur untuk hiasan. Jangan tak ada. Pulut kuning ni kalau tak ada telur tak sedap ya, sama ada telur rebus atau telur dadah. Saya suka makan dengan telur dadah. Tina Salih, assalamualaikum di sana. Waalaikumsalam balik di sana. Kukus berapa lama? Kukus about 15 minutes, 15 minit, 10-15 minit keluar taruh santan, 10-15 minit keluar taruh santan. Kita buat yang taruh santan tu ni proses dia panggil apa? Kali ya, saya akan buat lagi sekali. Proses kita panggil apa tu, kita letak santan arun katanya. Arun ya. Yalah saya pun tak tahu tu ya, arun tu ya. Saya tahu buat itu je lah. Ya. Okey, so kita buat telur dadah biasa saja untuk kita buat hiasan dekat atasnya. JK kata masak pulut kuning ni sememangnya remeh sekali tapi enak dimakan. Betul. Idah Sulaiman, assalamualaikum. Saya nak tanya, santan tu kena masukkan 2-3 kali ke? Kalau sekali atau 2 kali tak boleh ke? Jangan you, nanti pulut you tak masak. Ya, pulut tak masak. Kita kena buat dalam 3 kali lah at least.
Pulut dia tak masak lagi. Dia masak tak cantik kalau you buat sekali 2 kali. Ya. Aisyah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sambil masak, sambil tengok live. Masak apa tu? Okay, Laila, jazakumullah khair for your recipe, chef. Saya admire your great and delicious recipe. Alhamdulillah. Okay, boleh buat resipi kita nanti share dengan kita, okay? Daripada Arab Saudi. Okay, Puteri Umairah, santan tu boleh ke ditaruh sedikit minyak masak jika guna santan kotak? Boleh lah kot. Boleh lah ya. Macam mana pencerahan Kak Zaidah? Boleh lah. Dia pasal apa? Dia kena ada macam minyak sikit tahu. Dia cantik. Niza, Facebook nama apa ya? Nak tengok live yang lepas-lepas. Okay, Sama lah ni kan? sama. The same juga macam IG, Simply Sugar Baking Studio. Type je Simply Sugar Baking Studio. Jumpalah kita di Facebook page, insyaAllah. Okay, jumpa kita nanti tengok balik sebelum-sebelum ni punya resepi. Sebab hari ni resepi yang ke-80 Kak Zaidah. Semangat. Nanti mungkin ada few resipi yang kita boleh repeat untuk rakan-rakan yang baru tonton. Sebab kita punya yang sebelum ni video live kita tak available dekat kita punya page. Jadi Sekejap ya. First time buat telur dadah tak jadi. kenapa tu Kak Zaidah? Kuali ni yang sebenarnya tak cantik buat telur dadah. Kita tukar kuali dah. Okay. Fura Rozi, maksud jangan dicokot-cokot dengan tangan lah, kena guna sudu. Dia pantang ya, kalau you cukup-cukup dengan tangan, dia mudah basi. Rohayah Mahat kata randau nanti cepat basi. Randau. Dia bukan randau. 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 Okay, Bel belajar lagi vocab baru hari ni. Yes, randau. Randau. Thank you. Zara Baba, jangan sentuh dengan jari kita. Dia pasal dia dah ada kanji ya, dia dah very sticky. Dia dah ada santan lagi. So you jangan main-main dia dengan tangan. You kena put something, pakai sarung tangan ke whatever. Dan yang Badaria pun share, cepuh, guna tangan cepuh. ambil makanan. Kat Cepuh. jari kita ada enzim yang cepat boleh basikan makanan. Kamu seorang Johor dulu katanya. Ni dah. Tu kita pakai. Oi. Vocabulary Johor katanya hari ni kita belajar. Okay. Lia Isudin, cekut tu maksudnya ambil banyak kali guna tangan Bella. Kalau Cekut. guna sudu insya-Allah lambat basi. Okay. So Tak boleh, jangan tak boleh tangan cekut-cekut kena berjaga-jaga tu. Thank you dia. Very sensitif ya. Thank you Lia. Tak Dahlia boleh Is, banyak ilmu yang kita semua dapat dari Kak Zaidah. Allah saja yang membalasnya kebaikan Kak Zaidah dan Bella serta keluarga. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita ya. Habibah Samsi, saya gunakan limau nipis untuk merendam pulut dan kulit hidup. Boleh juga. Mungkin pun boleh ya untuk mengilatkan dia. Susah sikit kat dia kat sini. Farida Abu Bakar, kalau dulu arwah mak saya buat pulut kuning, dia akan masak rendang, sambal tumis, arun-arun, telur rebus dan ulam timun. Rindu air tangan mak. Pelan-pelannya nanti kita buat balik semua lauk-lauk tu ya. Okay, dapat makan dengan pulut kuning. Rohani Mak Teh, betul tu Kak Zaidah, jangan cekup dengan tangan sebab Tak pada boleh, jari ya. kita Pulut ada kuning, bakteria yang boleh basi, tak kira apa masakan pun. Betul. Especially pulut kuning lagi pantang dia ya. Dia macam ada satu pantang besar tu. Dia cepat basi. Norma Syah Menan, Assalamualaikum Kak Zaidah and Bel. Raya Haji, saya dah cuba buat rendang padang kuah lodeh dan kuah kacang. Semua orang kata sedap. Terima kasih bagi resepi sedap-sedap. Alhamdulillah. Okay, Ainun lagi sekali. Ramli. One more proses dia sekali ni. Dia dah masak ni sebenarnya. Tapi kurang lemak ya. So kita letak lagi sekali. Untuk nak rasa. Okay. Ainun Family baru masuk ni. Hari ni cara masak pulut kuning ya Bel? Ya saya. Ni dah nak habis ni. Last proses kita buat arun ni kata Encik Zainal Arifin. At least 3 kali lah ya. Kadang-kadang kalau you buat pulut you masih lagi keras, you boleh buat lagi macam ni. Pulut Kak Zaidah dah lembut ni, tinggal lagi dia kurang lemak sikit ya. So kita kurang santan lah ni ya. Perempuan kena pakai parti santan ya, jangan pakai santan cair pula. Nanti kembang lagi pulut. Cik Taziah Taharim, untuk elak basi, kukus semula pulut yang dah digaul dan santan itu petua ibu mertua saya.
Thank you for sharing dia. Zilela Kamsan, chef ni macam tahu je nak buat pulut kuning untuk birthday husband malam ni. Nak makan dengan daging masak kismis tak? Thank you Recipe Chef. Semoga diberkati dunia dan akhirat. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Okey, Kak Zaidah last proses dah kita buat Yes. kulit tu. Hari ni simple je. Ya. Simple aja tapi makan masa jugalah ya. Walaupun nak dia buat ni. simple, dia Allahu Akbar. Minta maaf, sorry. Terlanggar pula kamera. Jaliha Jelas, ya? Hashim, kukusan kita sama. Maaf nak tanya, api tak berapa besar masa mengukus? besar. Jadi saya kecilkan sekejap ya sebab kita angkat dia ni. Once saya letak balik saya akan besarkan balik api dia. Sebab panas lagi dia cepat masak dia dia dah cantik. mendidih tu ya, dia dah mendidih. Yang penting airnya mendidih. Rahimah Madin, salam Zaidah and Bella. Waalaikumsalam. Saya rasa panggil Zaidah je mungkin saya lenih tua. Ya. Data suka sangat saya suka sangat tengok rancangan masakan ni. Saya nak belajar buat kuih tart macam mana ya. Kuih tart apa tu? Tart nanas. Kalau tak nanas, buat masa ni kita tengah usahakan untuk PJJ. Jadi nanti kita akan announce bila ada sahaja PJJ tak nanas, kita akan announce di social media dan boleh terus daftar dengan kita lah. Okay, untuk dapatkan resepi. Alright. Okay. Ni yang the last process, kita akan kukus dia lama sikit. Ya, the last one ni kita akan kukus dia lama sikit, about 20 minit macam tu lah. Ya, dengan api yang mendidih tapi tak perlu mendidih terlalu kuat. Okay, dah cantik ya pulut kita. Itu dia. Makan lagi. Haj B Abu Bakar Puan Zaidah, saya terlepas live masak rendang. Macam mana nak lihat video rakaman? Okey, kena boleh tengok tengok. balik lah. Kena scroll balik. Scroll je ke bawah. Rasanya rendang baru lagi juga kot. Ya, Kan? daripada raya hari tu. Rendang masih baru lagi lah. Tak Raya adalah sampai. Aidilfitri. Tak adalah 3-4 Sebulan yang dah, lepas. ya. Wah, cantik pulut kuning kita. Fauzia Muhammad kata, salam Zaidah and Bel. Saya baru lepas masak sambal kacang. Real yummy. Thank you very much. Senang aja sambal kacang kat Zaidah kan? Tengok tu, nak tengok. Kita zoom in Cantik sikit. ya, cantik pulut kita. Ya, nampak tak? Dia tak adalah lembut sangat, tidaklah keras sangat. Ya, Just nice. Just nice. Okay. Saya pisahkan api sikit. Kita akan clearkan ni. Saya nak buat telur dadah. Telur dadah saya tak jadi jadi kuali saya. Perlahan-lahan ya Kak Zaidah. Yes. Afi Azizi, salam Kak Zaidah. Boleh ajak set nasi ambeng tak? Sekarang susah nak dapat yang original. Terima kasih Kak. InsyaAllah kita akan letak dekat dalam list untuk kita nak masukkan dalam resepi kita. Okay, Ida Aziz, sedapnya Kak Zaidah. Oh, dah lama tak jumpa, dah buat macam-macam, ingat buat kek je. Ya saya, kita mau masak juga. Salina Sabtu tanya, apa fungsi asam keping? Asam keping untuk mengilatkan, untuk hilangkan bau bau apa tadi tu? Hilangkan bau bau apa? Kak Zaidah. Ada tak kat sini? Bau tu serbuk kunyit. Serbuk kunyit. Yes. Apalah tu. Okey, si Zaya Badaria, I rasa Chef Zaidah ni dah macam saintis dapur. Macam-macam formula ada nak bagi lauk cantik dan sedap. Hihihi katanya. Thank you dia. Maria On, pulut kalau kena kapur dia akan bertukar colour sedikit sebab saya jualan lopis memang rendah pulut dengan kapur baru sedap, ada bau-bau lopis katanya. Yes. Yes. Dia ada bau. Dia bau satu, colour pun dia ada efek sikit ya. Dan dengan kapur. Ainun Family, anak saya Ilki apa tu? Sorry, ini typo tapi saya tak tahu apa benda tu. Anak saya semua kalau makan pulut kuning ni sama je makan dengan nasi macam tak muak. Kita makan sikit dah terasa muaknya. Favorite lah tu. Kena dengan tekak dia. Nur Azmah, salam Kak Zaidah and Bella. Saya dah cuba buat rendang padang ayam. Sedap sangat. Alhamdulillah. Ida Aziz tanya, bila balik Johor Kak Zaidah? Balik Johor, InsyaAllah akhir bulan ni saya balik Johor. Kita ada majlis
Majlis keluarga. Majlis keluarga. InsyaAllah saya balik bulan akhir. Ada nak jumpa ke? Dari Boleh Rindu Dendam. hai-hai lah. Rakan-rakan di Johor tu kan. Dari Rindu Dendam. Di Johor Baru. Encik Saya pun Zainal. rindu, dah lama tak boleh jumpa. Encik Zainal Arifin Hashim kata kalau orang Johor lama-lama hias pulut kuning ni dengan telur rebus, sambal tumis udang, Yes. irisan timun rasanya, Kak Zara rendang lupa nak dan beli timun. aru-aru. Kak Zara lupa nak beli timun. So saya hanya buat telur dadah ya. Okay, kuali ni boleh. Kuali tadi tak boleh buat ya, telur dadah. Solatun, salam dari United Kingdom, Kak Zaidah and Bella. Hai orang UK. Thanks for tuning in. My cinta, dari tadi tengok Syah merasa pulut macam saya lepas masak kenyang. Betul, kita ni kan kadang-kadang kan kita masak kan, kita hidang untuk tetamu. Makanlah sekali, tak apa-apa, makan-makan dulu. Kita dah tak apa, sebenarnya kita dah kenyang, asyik rasa sampai masak tu sampai rasa. Betul. Sama lah, saya pun macam tu juga. Hasna Said, cantik warna pulutnya, tak pucat sangat dan tak terang sangat kuningnya, selembut Syah Zaidah. Lembut tu saya. Alhamdulillah. You all tak kenal saya. I'm very moody person tau. Hari ni I'm okay, besok I garam. Safina Safi Hajar, salam Kak Zaidah and Bella. Saya dari Singapura. Alhamdulillah, thank you very much kerana berkongsi ilmu. Okay, Kak Zaidah ni yang sebenarnya saya nak buat dada yang besar. Supaya bila saya potong dia cantik. Masalahnya sekarang kuali saya kecil. Saya nak guna kuali besar, kuali yang merah tu langsung tak boleh buat dia. Telur dadah dia melekat. So yang ini okey. Jadi telur dadah saya halus sebab ni. Okey. Right. Sebentar kita nak tunggu tu, kita buat telur dadah lah bagi dia lawa. Azmaria Yusof, Akak, pengukur saya lubang dia besar. Kalau saya pakai kain lampin boleh ke? Kain lampin boleh lah. Kain lampin boleh. Apa lagi? Kain serban boleh. Rahma Yusof, saya paksa adik ipar beli kek lapis cempedak dan rempah di Puchong. Selamat terbang ke Canberra. Alhamdulillah. Ya ke? Itu hari dia cakap. Australia, sodap. Alhamdulillah. Dia selamat terbang, selamat sampai tak? Dia kata sodap dah sampai lah tu. Alhamdulillah. Enjoy ya dengan kek lapis daripada Simply Sugar Baking Studio. Syamsia Umum Farouk, saya punya kukusan tu macam Kak Zaidah, lubang dia besar-besar. Macam mana nak kukus pulut tu? Thanks. Dia boleh pakai kain lah kain ataupun boleh je pakai kain, pakai tadi viewer ada share dengan kita pakai daun pisang. Daun pisang, daun pandan pun boleh. Daun pandan tu siap-siap. Buat Susun macam lah, croissant susun ya. Lu Hadi, salam Kak Zai and Bella. Waalaikumsalam. Baru join. Lu dari JB. Masa apa hari ni baru balik dari makan ais kacang Tanki di JB. Best in JB town. Masya Allah sedapnya. Jangan sebut-sebut yuk kita ni. Kak Zaida, kita kena buat ni trip kita balik Johor nanti. Kak Zaida ni kalau balik Johor makan ais kacang. Dalam kita punya satu hari punya jadual tu dari pagi sampai ke Sapa. Tak masak, semua duduk keluar ya. Dari pagi, sarapan pagi, makan tengah hari, brunch lah whatever, sampailah ke Sapa. Semua kita makan di luar. Mas Shinta kata wanita kalau sekali moody tu normal, kalau sentiasa mood baik je susah nak cari. Bukan susah nak cari, very rare katanya ya Mas Shinta. Okay. Tak ada. Juwita Ju, saya buat wajib manis sekali. Wajib memang manis ya. Wajib memang manis. Kalau tak manis dia tak tahan. Betul. Tengok telur dadah Kak Zaidah halus comel je telur dadah Kak Zaidah hari ni. Okay, Kartina Bari, Bella nak tanya Bella kerja full time dengan Syah Zaidah ke? Okay, kat sinilah kita tiap-tiap hari kita nak bercicit dengan you all kita ber-live dengan you all, okay?
Mila Omar, Alhamdulillah, pengongsian ilmu yang sangat berguna. Saya pernah masak pulut kuning tapi lepas kukus, keluarkan untuk digaul dengan santan. Lepas tu kukus balik, tak keluar-keluar lagi sampailah masak. Sekali je gaul dengan santan. Boleh juga ke Puan? Boleh, cuma you make sure that pulut you betul-betul cook. Ya, betul-betul soft. Okay. Okey. Hasnat Said, kalau pengukus lubang besar boleh juga letak jaring plastik yang orang kampung pasang kat tingkap bagi penghalang nyamuk. Oh, kan beli apa ni? Yelah dekat apa tu? Bukan warehouse, apa tu yang jual barang-barang rumah DIY. tu. Adalah tu, mungkin boleh cubalah Fatimah Khan. Fatimah Khan, Puan Saidah, pulut tu dikacau-kacau tak hancur ke? Dah berapa kali kukus? 3 kali. Tak hancur ya, tak hancur. You jangan taruh dia banyak sangat santan dia. Sebenarnya dah habis dah Del. Ya? Instagram. Okay. Tak hancur ya. You make sure that you gaul dia tu, janganlah you balik dia kasar ya. Lembut je balikkan dia. Okay, kita punya dadah pun dah siap. Dadah kita. Sedar-sedar dah habis 1 jam dah live kita. Welcome back rakan-rakan Instagram. Hafiz Alamat, Kak Saidah nak tahu periuk nasi daun pandan brand apa? Periuk nasi daun pandan. Apa tu? Brand apa? Apa tu? Periuk nasi daun pandan yang mana tu ya? Okey, mungkin boleh bagi pencerahan lagi soalan tu Hafiz Alamat. Boleh. Okey, yang baru masuk ni kan, yang baru masuk mesti yang bertanya kita tengah masak apa. Kita tengah bikin pulut kuning. Okey. Zulin tanya, kukus Puan Saidah berapa besar? Comel je lah. Dia lebih kurang medium size. Dia punya diameter lebih kurang 12 inci. Comel saja. Untuk personal use lah. Wan Jamalia Syed Noh, salam Kak Saidah Ambela. Waalaikumsalam. Hari Raya Haji saya masak ayam kurma. Anak-anak cakap sedap. Alhamdulillah. Okay, boleh buat pula kita punya pulut kuning. Okay, Syarizan binti Muhammad Izan, kalau guna pulut susu, santan masak sekali lah sebab pulut susu cepat masak, betul ke? Ada soalan ni Kak Saidah. Syarizan tanya, kalau guna pulut susu, santan masuk sekali le sebab pulut susu cepat masak, betul ke? Jangan masak sekali. Masak sekali dia still tak kata. Ya, sebab kita mula-mula kita masak pulut dia tanpa apa-apa. Ya, pulut dia agak keras waktu tu. Ya, so you kena at least 2 atau 3 kali. Ya. Baru dia cantik nanti pulut you. Okey, dah masak dah pulut kita. Tengok tu Mari kita tengok, kita zoom in. Itu dia pulut kuning kita. Masak dah ya, pulut kuning kita dah masak. Alhamdulillah. Cantik ya. Nampak. You can see dia tak patah ya. Masih ada panjang-panjang tu lagi tu pulut tu Okay. Ni dah masak dah ni. Kita dah boleh hidang lah ya. Okay, bau dia yang sedap ni. Rasa lagi sekali. Saya kenyang dah Kak Saidah. Pulut. Apa-apa kuih ke apa pun dengan pulut saya memang suka. Favorite. Yes. Okay. Ada apa lagi yang perlu saya jawab? Ada soalan dah ni. Mimi, Syah Zaidah nak tanya, saya memang guna pulut susu untuk buat pulut kuning deko-deko, tapi nak tanya, selepas saya masukkan santan and kukus kali kedua, kenapa pulut patah-patah? You jangan balik dia banyak-banyak kali lah. Okay. Masa you kukus yang pertama tu, yang tanpa santan, jangan kukus dia terlalu lama. Sebab kalau you kukus dia terlalu lama, belum masuk santan lagi, dia dah apa tu? Dia dah lembik, dia masuk santan, dia akan lagi bertambah lembik lah. Tu yang dia patah-patah tu. Ni tak patah je, you tengok pulut kita cantik ya. Kak Zara nak taruh dalam ni.
Kalau you tak nak pun tak apa. Saya saja je suka nak buat pasal kita dah tak ada apa nak buat ni. So kita akan deco sikit lah. Moksu tanya, Kak Zaidah studio tutup hari apa? Saya buka hari-hari. Studio saya buka hari-hari. Sharifah Nur Rashikin, Kak, bila nak bukukan resepi-resepi ni tak sabar nak beli kata. Ya ke? InsyaAllah. Macam tak adalah dalam masa terdekat ya. Suryani Ramli dah tanya, apa tu gandau? Gandau. Saya tak gandau ya, saya pakai ni. Tengok cantik ya, bila kita tekan-tekan mulutnya keluar minyak dia cantik. Gandau tu apa lagi Kak Zaidah boleh explain? Gandau tu memocak. Mengocak. Kak Zaidah mengocak tu apa pula? Memocak. Kejap-kejap ya. Okay, hold on. Tengokkan dalam soalan dulu kita. Okay. Sami, sedap pulut kuning. Saya memang suka. Baru siap masak kari kambing. Kalau buat pulut kuning lawan dengan kari kambing sedap juga kan? Masya Allah. Sedap. Memang sedap. Rapia Ahmad, salam puan. Saya dari Hawaii. Hai orang Hawaii. Saya suka tengok tuan memasak. Alhamdulillah. Thank you so much for tuning in ya Rapia. Okey, nampak ni dia dah keluarkan. Saya tekan tadi. You see? Pulut kuning kita. Ni yang saya tekan dalam macuan tadi ya, yang ini. Nampak tu? Tadi saya tekan ni, kemudian saya keluarkan macam ni lah rupa dia. You nak buat benda-benda macam ni, you kena buat waktu dia tengah panas. Pulut ni tengah panas. Kalau pulut ni sejuk, you dah tak dapat nak press dia cantik macam ni. Cantik ni ya. Mana yang gandau ni? Tu ada lagi satu ni, Putri Umairah kata menyeman. Tu maksudnya sesuatu yang cepat rosak. Oh, menyeman. Sorry. Yes, it's not menyeman. Okay, menyeman. Menyeman. Tu maksudnya sesuatu yang cepat rosak jika selalu diusir. Zai tengah akal. Wah, bestnya kalau pulut kuning. Zai tengah buat botok-botok resepi Kak Zai dah. Terlambat tengok live pula hari ni. Tengah sibuk memasak di dapur. Tak apa. Tengok nanti kita punya save live sebentar saja lagi, okey? Ni dah siap dah ni. Hasnat Brahma, wah sedapnya pulut kuning, teringin pula kalau makan dengan kari ayam. Terima kasih Kak Zaidah. Rendang sedap. Ada orang suka makan kari. Ada orang suka makan dengan rendang ya. Cuma kalau rendang tu kita nak buat selalu, payah pula ya. So you can use, you boleh buat dengan kari lah. Makan dengan kari pekat ya. Zabarjan, Ashraf Khan kata Zaidah dari dulu sampai sekarang sentiasa nak bersih. Dulu masa Zaidah duduk kat UDA, suka sangat saya datang menangguk kat rumah Zaidah, cantik dan bersih. Love you Zaidah. Muah. Love you too. Maria rakan-rakan, tu ya. Maria. Rakan-rakan lama lah ni. Ya. Rakan sekampung. Nur Takif Kamal, Assalamualaikum, saya dari Changlun. Hai orang Changlun, jauh tu. Suka sangat tengok Kak masak. Nak tanya, santan tu kena masak dulu ke tak? Yes, maaf lah, saya baru buka. It's okay. Memang kita masak dulu santan tadi tu ya. Jamaya Muhammad, Puan Zaidah nanti ajar buat bubur merah masakan Jawa. Okey, kita akan letak dekat dalam list. Bubur merah masakan Jawa Kak Zaidah. Dah ada orang request ni. Apa dia? Bubur merah masakan Jawa. Bubur merah? Bubur merah mana tu? Macam mana tu? Ni gendang yang saya dah masak ya. Ni gendang ni gendang raya. Ya. Sedapnya. Itu dia. Masih rasa macam tak habis lagi raya. Yes. Kita ni mana raya cukup sehari. Orang raya 3 hari, kita raya sebulan. Miss Nati Dola kata keluar masuk asyik makan kuih suji yang diajar Syah sedap. Sedap kan suji tu. Dia lagi lama dia lagi sedap tau suji tu. Mila Umar, pulut kuning memang sedap dan disukai ramai, tapi kata orang jangan makan pulut berlebihan, takut angin, kata orang tua atau sebu di perut. Betul ke? Ada orang kalah, ada orang tak ya. Ada orang dia kalah. Tengok badan ya. Ada tak sama ya, kita badan kita tak sama ya. Betul. Ada orang boleh, ada orang tak boleh. Betul. Saya kalau pulut boleh aja. Favorite. Tu.
Mas Shinta kata bubur putih, bubur merah kot maksud dia. Bubur putih merah. Aziran Ali, pulut kalau tak payah rendam lama boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Cuma kita takut warna dia tu tak masuk. Yang kita guna apa tadi tu ya, kita takut dia tak masuk warnanya tu. Warna yang kita nak lah. Ada soalan Cepuk Emas dekat Saidah. Yes. Dan yang Kurazina tanya, Bella tu adik ke anak? Anak saudara. Anak saudara. Anak my sister, anak kakak saya. Sabi Ahmad, saya suka pulut kuning walaupun setiap kali makan cepat betul mengantuknya. Masya Allah. Pulut memang ya. Betul-betul nikmat tu. Dia kolesterol dia. Aku semangat, jangan makan banyak. Sekali boleh lah. Apa-apa pun makan, kita kena makan berpada-pada. Wah, itu bercakap ni kau main. Syarizan binti Mama Izan, dia kata tanya setiap live ada tajuk resepi masakan tak senang nak cari balik bila nak guna. Ada. Yang lately ni, yang baru ni daripada season, kita punya season raya tak habis lagi season puasa tak ada title. Season raya ni yang ada title minta maaf, mungkin boleh tengok dekat kita punya komen ataupun sebelum gambar untuk resepi, itulah live videonya ya. Wani Hamid, Kak Zaidah, saya dah buat honeycomb bread semalam, memang sedap and lembut. Puas hati sangat, thank you very much. Ni resepi lama ni Kak Zaidah. Lama ya, masa bulan puasa resepi minggu ketiga tak silap saya. Minggu kedua ataupun minggu ketiga. Okey, Kak Zaidah punya ni saya lupa langsung tentang timun ya. Jadi dia tak ada lupa lah, tapi tak apalah, apa yang ada lah ya. Nampak muka frust tu Kak Zaidah. Lupa langsung timun pasal kita ni jarang buat pulut kuning. Kalau tak beri-ria memang tak buat pulut kuning ni ya. Lu Hadi, JB kat BBU ke Kak Zaidah? Nak jumpa lah nanti, boleh bagi tahu tarikh. Tak sabar nak jumpa SETA student. Ya ke? Lu Hadi. Ya ke? Ni rakan student di SETA sekolah SETA. Suryani Ramli, betul sangat. Saya kalau masak kadang tak suka nak makan, suka tengok orang makan. Entahlah, tak tahu macam mana dia jadi macam kenyang bila dah habis masak tu. Dia macam Kak Zaidah ni dah kenyang lah ni. Tapi nak juga ni pulut kuning. Sebab susah buat dia ya. Bukanlah susah, renyah je. Linda Sulaiman kata 3 perkataan untuk Kak Zaidah. Ikhlas, lembut, manis. Alhamdulillah. Siti Fairuz kata, Assalam Kak Zaidah and Bel. Waalaikumsalam. Tengok pulut kuning teringat masa pengantin dulu. Masak pulut kuning buat hantaran, letak telur rebus. Fancy. Kak Zaidah suka pakai telur dadah. Buat telur rebus pun boleh juga ya, telur dadah dia lagi nampak cantik lah. Saya ni memang tak berapa pandai tentang mendekor. So pandai-pandai lah puan dia. Ini lebih kurang halal. Habibah Samsi pun share. Dia kata gunakan tudung bawal yang dah tak pakai pun boleh katanya. Untuk nak masak. Bukankah nanti lagi cepat basi. Mestilah dah cuci bersih. Saya gurau dia. Tapi yang the best is you pakai daun pandan. You siap-siap daun pandan tu, lerai-leraikan dalam lubang-lubang tu lah. Dia lagi dapat aroma, dia lagi sedap. Aroma daun pandan tu ya. Dia dapat sebab pada tadi dia punya kita kukus pun dengan daun pandan ya Kak Zaidah. Ya. So you dapat more rasa daun pandan tu lebih sedap lah. Rohaya Roy, beli net lembut di kedai hardware. Ianya lembut gunting ikut saiz perut, warnanya hijau. Boleh juga ya, boleh juga. Betul lah kedai hardware tu. Saya selalu tak jumpa perkataan hardware tu. Dia selalu jadi warehouse kat dalam kepala saya. Masalah juga. Suryani Ramli, beli kat kedai hardware ada tu jaring nyamuk. Mosquito net kata. Okey, Nasha Sofia, Kak Zaidah buat apa gulung tu? Telur dadah. Telur dadah tadi. Kak Zaidah gulungkan dia, tapi kalau you dapat buat tebal sikit, dia bukan tebal, lebar sikit, so you gulung tu dia jadi besar-besar. Ataupun kalau kecil, you doublekan dia, you gulung. Dan you potong-potong lah dia lawa lah macam ni. Dan saya kalau buat ni, saya makan dengan telur dadah. Telur rebus pun boleh juga, cuma kalau telur rebus, dia macam muak sikit lah. Hafizah Lemak kata periuk nasi, masak nasi lemak daun pandan. Rice cooker yang Kak Zaidah pakai. Brand apa Kak Zaidah pakai? Tak tahulah brand apa, murah je tu. Yang kalau beli kat rasanya Panasonic kot tu. Satu lebih je. Hasil nakit. Family akak cakap jangan cukur-cukur nanti cepat basi. Mak akak orang Melaka, bahasa sana lah kot. Macam Johor ya.
cepur-cepur, cekut-cekut tak boleh. Kan saya dah masak banyak-banyak tu, siapa yang habiskan jala saya. Untunglah yang kat sana tu makan sedap kat saya dah masak. InsyaAllah hari-hari kadang-kadang customer kat Zaida datang beli apa yang ada kat depan ni. Waktu saya masak, insyaAllah saya akan hidangkan dekat untuk dia orang. Dah berapa grup datang dapat makan apa yang saya masak ya. Macam semalam pun dapat juga semalam dapat juga merasa nasi buhari semalam. Ada customer dapat rasa semalam. Saya bagi rasa. Yaakob Zanaria nanti buat nak gubah macam Kak Zaida buat tu lah. Telur keliling pulut mesti anak senyum. Tengok telur dadah tu. Telur dadah ni halus ni. Kalau kecil-kecil kalau dapat buat lebar-lebar cantik. Kalau dah senyum-senyum tu memang telur dadah tu dululah hilang. Pulut je tinggal. Dia tak muak kalau telur dadah ni ya. Okay, apa lagi? Yaakob Zanaria kata sedapnya tengok rendang tu Kak Zanda. Rendang ni dah kering rendang padang ni asal-asal kita buat dia buah. So saya perangat dia jadi kering macam ni. Dia yang sedap tu makan dengan pulut. Kartina Bari kata sekarang ni saya lagi salin 80 resepi Chef Zaida buat buku sendiri. Oh iya ke? Mungkin boleh buat buku yang ditunjuk Kak Zaida. Share dengan kita. Kak Zaida dapat satu percuma. Share dengan kita buku resepi you all. Tengok sikit macam mana rupa buku resepi you all. Ada satu daftar tu yang ditunjuk dengan Kak Zaida ya. Dia compile semua all my recipe. Very neat very neat finishing dia cantik nampak ya. Lia Izzuddin kata makan dengan sambal tumis ikan bilis pun sedap Bel. Semua sedap ni. Ya Allah sedap. Kalau di Johor kalau special occasion kita especially kalau anak khatam Quran ke ataupun anak dah masuk juzuk ke-15, kita akan buat saya tak tahu lah di tempat lain apa tu keledek lecek tu. Tu pun sedap juga tu kita makan dengan pulut. Wow. Keledek. Ya, saya ingat nak ajar tadi tapi macam tak sempat je. Saya rasa macam tak sempat dia sebab kita proses kita nak mengukus itu. Marian Bibi, hai Assalamualaikum, kat mana boleh order rendang, kuih lapis cepedak dan keripik pedas kalau dekat Singapore? Okay, now kita ada announcement sini untuk siapa yang ada di Singapore. Saya ada satu agent nama dia Puan Nolin. Now this one is another agent ya. Hari ini dia mula jadi agent saya. Okay, siapa yang duduk di bahagian west of Singapore, maknanya di Jurong, area Bukit Batok, area Clementi, Bukit Panjang, Woodlands, Yishun, Sembawang and Chua Chu Kang, bolehlah contact dengan Puan Norma ya. Okey, number dia ada +65 9672 0803. Ya, boleh contact Puan ni untuk dapatkan sambal crispy. Saya rendang saya tak boleh bawa masuk Singapura lagi ya. Sambal crispy kita alhamdulillah boleh ya. Okey, saya ulang lagi sekali numbernya +65 9672 0803. Okey. Puan ini dia di bahagian west of Singapore lah ya. Kemudian Puan Nolin tadi tu dia bahagian di Adam Road ke atas lah ke macam mana saya pun tak faham. West is Singapore ya. Okey. Harapnya anda dapat kontak tu rakan-rakan di Singapura. Kalau tidak dapatkan kontak kita punya aja nanti sambal saya akan bagi crispy. nombor dia. Kalau nak rasa sambal crispy saya lah. Siti Komaria, salam Kak Zaida. Baru dapat tengok ni ada resepi rendang sekali ke tu? Rendang kita dah lepas Saya dah bagi awal sebelum dia. So sebab tu saya tak tunjuk cara-cara buat rendang lah ya. Saya dah bagi awal. So you boleh refer back to the previous live kita lah. Rosie Shah, pulut kuning memang favourite. Mak kata beras pulut kena rendam dulu sebelum kukus untuk elak angin. Oh iya ke? Kita untuk nak dapatkan warna yang cantik. Ya. Suhana Sani, kalau nak alas daun pisang masa nak kukus mesti disiap-siap daun pisang tu ke? Siap-siap lah. Kalau sekeping nanti dia tak boleh masuk pula wap dia daripada bawah tu. Lubang-lubang tu untuk wap dia naik ke atas ya. Kalau you tutup semua lubang tu, nanti kita hanya dapat wap daripada atas, kemungkinan bawah tu akan lembik. Dia tak dapat nak circulate dia punya, sebab wap ni bila dia jadi wap, dari wap tu dia akan jadi air. So you be careful lah tu. Takut wap tu masuk dalam mulut you, dia tak dapat nak tembus ke bawah wap tu, dia akan bertakunglah air kat mulut tu nanti. Dah jadi lain lah, benyek lah you punya mulut. Lembik ya.
So you must buat lubang-lubang ya, ataupun lubang bawah tu jangan ditutup semua. Ramzam kata semalam saya tak semuk lah, dia kata tengok nasi bukhari nak resepi nak dapat kat mana ya. Okey, kita dah bagi dah resepi semalam. Selepas live kita ada buat posting gambar. Kat situ caption ada resepi. Boleh tengok kat situ, okey. Dan you nak tengok cara-cara, you kena tengok live balik. Betul. Tengok sekejap je. Okey, Zainab Abu Bakar tanya, kalau di JB kat mana ya? Di Sutera Rasa Cake House. Kita baru restock kita punya sambal sambal crispy di sana, boleh dapatkan di Sutera Rasa Cake House di Bandar Baru Uda. Okey. Ijaz Hussein, salam Sezada. Apa jenis pulut yang digunakan? Sebab pulut ada banyak jenis. Maaf baru tengok katanya. Kak Zada guna jasmine tadi jasmine pulut beras pulut jasmine. Apa-apa pun boleh lah. Saya cari pulut madu tak jumpa ya, pulut susu tak jumpa semalam ya. Kemungkinan pasal dia gaya orang buat lemang buat apa, memang dah tak ada pulut susu. So saya just guna ordinary pulut. Okey, alhamdulillah dah siap dah. Dah siap dah. Walaupun hiasan tak cantik, tak apalah. Fancy lah, ada telur dadah dekat atas dia ni. Kak Zana memang tak pandai buat dekor ni. So kalau you yang rajin-rajin tu buatlah apa-apa. Kan ada tomato lah, ada kino lah. Sekarang macam-macam telur puyuh tu pun boleh jadi macam-macam. Dia jadi apa, macam itik cute. Macam-macam sekarang ni. Macam dah orang buat kreatif ya. So kita ikut kreativiti masing-masing lah ya. Betul. Okay, thank you so much for tuning in hari ini. Terima kasih banyak-banyak siapa yang menonton hari ini. Okay, nanti kita akan sambung. Esok adalah hari yang terakhir untuk minggu ni. Resepi yang ke-81. Masya Allah, banyak dah Sekejap dah. Perjanjian dah 80 dah resepi. Sampai 80 hari sampai ada juga yang cakap dah tak tahu mana satu, dah nak tengok. Ya, dah tengok banyak. So siapa yang dah compile resepi tu, tiap-tiap hari dah boleh lain-lain resepi dah. You makan dah dekat rumah. Min untuk masak dekat rumah kan. Dah tak ada excuse lagi ya. Betul, itu baru resepi daripada Kak Zaid dah. Belum lagi campur lagi buku-buku lain. So you dah ada banyak dah resepi dekat rumah untuk nak dipraktikkan dekat dapur. Nak diubah suai, nak dieksperimen. Betul. Okay, terima kasih again untuk siapa yang menonton hari ini. Dan nanti kita chit-chat lagi esok seperti biasa. Waktu biasa pukul 12.30. Waktu yang sama hari Isnin hingga Khamis. Esok resepi baru kita jumpa esok lagi. Kita jumpa esok lagi ya. Alright, Assalamualaikum. Bye. Bye.